Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiq Amjad bin Zamri. Nama matrik saya 10DTP20F 1030. Kumpulan kami terdiri daripada 4 orang termasuk saya, iaitu Muhammad Syamil Fazrin, Ahmad Akmal Sofi dan Muhammad Firdaus. Okay. Kami telah memilih blok Bestari 5. Okay, untuk pengenalan, saya akan mulakan dengan pengenalan. Okay, di PSP, pelbagai kemudahan telah disediakan untuk membantu proses pembelajaran pelajar di Politeknik Seberang Perai. Politeknik Seberang Perai telah menyediakan kemudahan kediaman yang dipanggil Kolej Kediaman Pelajar atau sebagai salah satu perkhidmatan. Okay, di Politeknik Seberang Perai terdapat 11 blok asrama, iaitu 6 blok lelaki dan 5 blok perempuan. Pelajar lelaki akan ditempatkan di blok Gemilang, Bestari 2, Bestari 3, Bestari 4, dan Bestari 5 dan Bestari 6. Manakala untuk pelajar perempuan pula akan ditempatkan di blok Madani, Bestari 1, Nurani 1, Nurani 2 dan juga Nurani 3. So, untuk kami telah memilih asrama Bestari 5 untuk mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh pelajar semasa mereka menginap di asrama tersebut. Okay, untuk langkah pertama, kami akan bertanyakan kepada pelajar yang duduk di blok Bestari 5 tersebut. Okay, oleh kerana terlalu ramai pelajar di asrama, untuk kami bertanya secara langsung, jadi kami buat satu orang Google sebagai ganti. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Syamil Fazrin bin Ismail. Nombor matrik 10 DTP 20F 1015 dari DTP 5A. Sekarang saya akan menerangkan tentang Bestari 5. Bestari 5 ni merupakan salah satu blok di Kolej Kediaman Pelajar Politeknik Seberang Perai yang diduduki oleh pelajar lelaki dari Jabatan Kejuruteraan Mekanikal dan juga Kejuruteraan Elektrik. Blok ini merupakan asrama lama dan diduduki oleh pelajar-pelajar yang sudah menjadi pelajar senior daripada semester 2 sehingga semester 5. Blok ini juga terdapat 4 aras. Di setiap aras mengandungi 12 bilik. Di setiap aras juga terdapat 2 tandas dan bilik air. Kami memilih blok ini kerana ia amat sesuai untuk kami menjalankan case study kumpulan kami, dan kami juga pernah mendiami blok ini. Punca-punca yang akan menyebabkan terjadinya masalah-masalah dan telah dinyatakan di asrama Bestari 5. Yang pertama sekali ialah rasa tidak bertanggungjawab dalam diri pelajar. Hal itu terjadi kerana mereka berfikir bahawa mereka hanya akan menduduki di asrama itu hanya untuk sementara. Dengan itu, mereka tidak akan menjaga kemudahan-kemudahan yang terdapat di asrama dengan baik. Punca yang seterusnya ialah tiada tindakan dikenakan oleh pengurus asrama. Perkara ini menyebabkan pelajar-pelajar berasa tidak takut untuk merosakkan apa-apa kemudahan yang ada di dalam asrama kerana mereka berfikir bahawa tiada apa-apa akan terjadi kepada mereka. Okey, seterusnya ialah perbuatan vandalism. Perbuatan ini sudah menjadi kebiasaan kepada pelajar-pelajar asrama tidak kira di mana jua sekalipun kerana mereka sudah terbiasa dengan sikap itu. Contohnya, menconteng dinding, menendang pintu dan melempar kerusi. Okey, punca yang terakhir ialah sikap penting diri. Hal ini boleh menyebabkan berlakunya kerosakan pada asrama kerana mereka hanya mementingkan diri mereka kerana mereka berfikir bahawa mereka tidak akan menggunakan kemudahan yang berada di asrama itu lagi apabila sudah tamat belajar. Dengan itu, ini akan menjadi masalah kepada pelajar-pelajar baru yang akan mendiami asrama itu pada masa akan datang.
Hai, nama saya Muhammad Firda bin Ismail. Nombor kad matrik saya adalah 10 DTP 20F1034. Saya akan sambung bahagian masalah yang berlaku di Bestari 5. Masalah yang pertama ialah masalah di dalam kawasan asrama. Yang kedua, masalah di dalam bilik air ataupun tandas. Yang ketiga, masalah di dalam bilik asrama. Yang terakhir ialah masalah di dalam ruang belajar. Masalah pertama ialah masalah Wi-Fi slow kerana jarak router terlalu jauh daripada gadget yang telah membawa kepada isyarat Wi-Fi yang lemah. Yang kedua, faktor bangunan. Bahan yang paling ketara ialah fabrik yang digunakan dalam pembinaan dan susu atur bahan tersebut mampu mempengaruhi kekuatan signal router. Masalah yang kedua ialah masalah di dalam bilik air ataupun tandas. Kerosakan paip air membahayakan kepada pelajar kerana lantai licin. Yang kedua, berlaku pembaziran air. Yang kedua, kerosakan pintu tandas. Pintu tandas tidak boleh dikunci dan mempunyai kesan pecah. Masalah yang ketiga ialah masalah di dalam bilik asrama. Almari mempunyai ruang penyimpanan yang terhad. Pakaian tidak dapat disusun dengan kemas. Selain itu, tombol pintu rosak, menyukarkan pelajar untuk membuka almari pakaian. Yang terakhir ialah kerosakan almari pakaian yang diperbuat daripada kayu kerana tidak kukuh dan reput kerana sesetengah bahagian almari telah dimakan anak-anak. Masalah yang terakhir ialah masalah di dalam ruang belajar. Yang pertama, soket plug rosak, membahayakan pelajar ketika menggunakan soket dinding yang telah rosak kerana mampu membawa risiko kerosakan kepada gadget pelajar. Yang terakhir ialah lampu bilik rosak, menyukarkan pelajar untuk mengulang kaji pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Akun Sufi Amran. Nombor matrik saya 10 DTP 20F1033. Seterusnya ialah gambar raja turun ikan. Gambar raja turun ikan ni menunjukkan masalah-masalah utama yang terdapat di kawasan asrama dan sekitar kawasan asrama. Yang pertama ialah masalah di dalam kawasan asrama. Masalahnya adalah internet. Internet ialah masalah utama di kawasan asrama. Yang kedua adalah masalah di dalam tandas, iaitu kerosakan paip air yang tidak dibaiki dan diselenggara. Yang ketiga adalah masalah di dalam bilik, iaitu pintu almari rosak. Ialah menggunakan almari lama kan. Yang ketiga ialah masalah di ruang belajar, iaitu soket dalam plug rosak. Jadi menyukarkan pelajar untuk mengecas handphone ataupun laptop untuk membuat kerja. Seterusnya ialah carta Pareto bagi masalah di kawasan asrama. Masalah yang pertama ialah Wi-Fi. Jadi Wi-Fi menunjukkan carta Pareto yang paling tinggi, di mana pelajar menyatakan Wi-Fi merupakan masalah utama bagi pelajar yang tinggal di asrama. Yang kedua adalah lampu koridor. Dan yang ketiga adalah mesin basuh baju. Saya akan terangkan tentang carta Pareto masalah di tandas ataupun bilik air di Bestari 5. Carta yang tertinggi sekali mewakili paip bocor, iaitu sebanyak 16 orang ataupun 53.3%. Yang kedua ialah pintu rosak, mewakili 8 pelajar ataupun 26.7%. Dan yang terakhir sekali, masalah yang berlaku ialah lampu rosak, mewakili 6 pelajar ataupun 20%. Carta Pareto yang seterusnya ialah masalah di dalam bilik pelajar. Carta yang tertinggi sekali ialah keadaan almari yang teruk, iaitu mewakili 13 pelajar ataupun 43.3%. Yang kedua ialah keadaan meja belajar yang teruk, mewakili 9 pelajar ataupun 30%. Dan yang terakhir ialah tingkap rosak, mewakili 8 pelajar ataupun 26.7%. Carta Pareto yang terakhir ialah masalah di ruang belajar. Yang tertinggi sekali merupakan soket plug rosak, iaitu sebanyak 17 orang ataupun 56.7%. Yang kedua ialah lampu rosak, mewakili 7 pelajar ataupun 23.3%. Dan yang terakhir sekali ialah kipas dalam keadaan kurang baik, mewakili 6 pelajar ataupun 20%.
Okey, untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut, terdapat beberapa langkah penyelesaian yang boleh dilakukan. Okey, yang pertama ialah masalah di dalam asrama. Okey, masalahnya ialah gangguan internet. Okey, jadi bagi menyelesaikan masalah tersebut, kita perlu menyediakan wifi di setiap aras. Kemudian perkhidmatan wifi yang berkelajuan tinggi dan menghadkan penggunaan wifi. Okay, yang kedua, masalah di dalam bilik air, iaitu kemudahan di dalam tandas. Kita perlukan menyediakan beberapa kemudahan di dalam tandas. Pihak asrama perlu melakukan penyelenggaraan dan pemeriksaan pada setiap bulan. Dan yang kedua adalah mengenakan tindakan kepada pelajar yang melakukan vandalism, iaitu merosakkan harta benda yang terdapat di dalam tandas. Yang ketiga adalah masalah yang terdapat di dalam bilik asrama. Okay, kemudahan di dalam bilik asrama pelajar. Okay, pelajar perlu melaporkan kepada pihak asrama jika ada kerosakan apabila berlaku sebarang kerosakan. Okay, yang kedua ialah melakukan penyelenggaraan di dalam bilik setiap 2 bulan. Yang ketiga, mengenakan bayaran atau denda kepada pelajar yang merosakkan harta benda di dalam bilik. Okay, dan yang terakhir ialah masalah di ruang belajar. Pelajar perlu melaporkan kepada pihak asrama jika alatan seperti lampu rosak. Menjaga kemudahan yang diberikan dengan baik, dan membuat semula pendawaian plug dan menyediakan lebih banyak soket dan plug untuk pelajar. Okay, untuk kesimpulan, terdapat kebaikan yang dapat kita lihat sekiranya pelajar tinggal di asrama. Sebagai contoh, para pelajar yang tinggal di asrama ini mudah untuk mereka membuat study group di kalangan mereka. Study group ni dapat membantu pelajar untuk lebih memahami dan menambah ilmu pengetahuan mereka. Selain daripada itu, dengan tinggal di asrama, pelajar-pelajar akan lebih berdikari dengan membuat kerja dengan sendiri tanpa mengharap bantuan daripada ahli keluarga ataupun ibu bapa. Hal ini akan menjadikan pelajar itu lebih matang untuk menempuh alam remaja. Dan akhir sekali, dengan adanya batas pergerakan keluar masuk asrama ni, ia dapat meningkatkan disiplin para pelajar dan mengelakkan pelajar daripada terjerumus daripada perkara yang tidak sepatutnya. Sekian, terima kasih.